Okey, itu dia antara perkongsian daripada seorang wanita yang kabarnya mungkin beliau merasakan dirinya terkena buatan orang. Tapi apakah ada saling hubung rapatnya antara mimpi dan juga gangguan ataupun terkena buatan orang? Kita akan huraikan bersama dengan Datuk Syarhan Syafiee, seorang pendakwah yang sanggup merentas 7 roadblock di Kota Baru. Terima kasih banyak-banyak Ustaz bersama dengan kita. Sama-sama. Okey, Datuk, bila kita bercerita tentang bingkisan yang disediakan tadi. Mungkin boleh komen sedikit bila ada mimpi yang tidak begitu biasa. Orang lain mungkin tak mimpi seperti mana yang wanita itu mimpi dan dikatakan dengan ada terkena buatan orang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini tajuk yang begitu menarik bagi saya. Kerana mimpi ini sebenarnya adalah satu perkara yang unik. Boleh dikatakan setiap orang manusia bermimpi. Dan yang paling ganjil saya pernah temui mimpinya berepisod. Yes. Macam tengok cerita drama. Dia pergi ke klinik pukul 10 saat saya dah kena balik. Kata kenapa? Nak sambung episod mimpi semalam. Ada sambungan. Yes. Dah, tak silap saya dia bagi tahu dah 210 episod. Tak habis lagi cerita mimpi dia. Jadi apa pun kita nak bercerita di sini bahawa mimpi. Sebelum kita pergi yang lebih jauh, kita rujuk mimpi dengan Al-Quranul Karim. Apa yang Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim banyak tentang mimpi. Pertama kalau kita tengok dalam kisah Yusuf AS. Ini bermula mimpi. Dalam kisah Nabi Yusuf AS bermula dengan Izqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf bermimpi masa usianya umur 6 tahun. Nabi Yusuf bermimpi, wahai ayahanda, sesungguhnya 11 bulan dan 11 bintang sujud kepadaku. Apa petanda ayahku? Maka ayahandanya terus menyentak Yusuf masuk ke dalam bilik. Shh, wahai Yusuf, kamu jangan bising dengan mimpi ini. Kerana kamu suatu hari nanti akan menjadi seorang raja yang mana sebelah orang adik-beradik kamu yang menindah kamu ini, yang duk buli kamu ni akan sujud pada kamu suatu hari nanti. Yes, mimpi itu menjadi kenyataan. Panjang ceritanya, apabila dibuang Yusuf dalam perigi dan sebagainya, diambil oleh Raja Mesir dan berlaku fitnah dengan Zulaikha, di penjara Yusuf. Dalam penjara juga mimpi. Ini dicerita oleh Al-Quranul Karim. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kenali mimpi dalam perspektif Islam. Ahli penjara bermimpi, wa dakhala ma'u sijna fatayan. Faqala ahaduhuma inni ara filman ini ara dalam mimpi tersebut banduan bermimpi ini ara niya a'siru khamra. Seorang banduan bermimpi, wahai Yusuf, sesungguhnya malam tadi aku bermimpi kerja aku tuang balik air dalam gelas raja. Bagaimana orang ini dibuang kerja di istana? Yusuf kata, yes, esok kamu akan dibebaskan dan diterima kerja di istana balik. Itu berlaku. Wa qala ahaduhuma wa qala al-akharu inni ara ahmilu fawqa ra'si khubzi fa akalahu at-tayr minhu. Seorang lagi bermimpi, Yusuf, semalam aku bermimpi, aku junjung roti, tiba-tiba datang seekor burung sambar atas kepala aku. Maka Yusuf termenung. Yusuf kata, wahai sahabat, bersiap-siaplah kamu, kerana pagi esok kamu akan dipancung. Berlaku. Dan yang akhir sekali, apabila yang pertama tadi bermimpi, Nabi Yusuf berpesan kepada si banduan itu, andai kata kamu bekerja di istana balik, tolong pesan pada raja bahawa aku dipenjara kerana fitnah. Maka kebetulan beberapa tahun selepas itu, raja pula bermimpi. Yes, raja bermimpi apa? Qala al-malaku inni ara fil manam sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'ul ijaf wa sab'ul yang disebut di dalam Al-Quran itu bahawa raja bermimpi 7 ekor lembu yang sapi yang kurus, gemuk dimakan oleh sapi yang kurus, dan 7 tangkai gandum yang subur dan 7 tangkai gandum yang kering.
Maka raja panggil ahli-ahli nujum dia pada ketika itu. Siapa yang boleh mentafsir mimpi ini? Maka teringatlah si banduyawan yang keluar beberapa tahun dulu. Oh, ada sahabat aku dalam penjara namanya Yusuf dan dia pernah mentadbir mimpi dengan begitu tepat sekali. Maka raja kata, bawa orang tu datang bertemu aku. Maka Yusuf tafsir mimpi raja itu, wahai raja Mesir, berhati-hati kerana Mesir ini akan dilanda 7 tahun musim subur yang begitu subur dan 7 tahun musim kemarau. Dan kita kena buat gedung, kita kena simpan makanan. Apabila tiba musim subur ini, maka benda tu berlaku sungguh. Okay. Jadi dalam cerita ini, mimpi Nabi Yusuf, mimpi banduan, mimpi raja. Jadi mimpi ini pelbagai golongan masyarakat. Dan mimpi ini boleh dikategorikan kepada 3. Yes. Okay. Kita masuk dalam bab lain. Yang pertama dia panggil Al-Ahlam. Al-Ahlam ini mainan tidur. Tafsirul Ahlam. Ada satu kitab Tafsirul Ahlam Ibn Sirin mentafsir mimpi. Yang kedua dipanggil sebagai ru'ya. Ru'ya ni biasanya nabi-nabi, orang-orang alim. Inni ara fil manam anni azbahuk. Nabi Ibrahim bermimpi sembelih puteranya. Itu ru'ya. Yang ketiga qabus. Qabus inilah didefinisikan tajuk kita pada hari ini, iaitulah mimpi-mimpi buruk. Mimpi-mimpi yang menyeramkan. Ingat, orang yang bermimpi boleh mempengaruhi emosinya pada keesokan hari. Kalau dia bermimpi mati, aksiden, pasti paginya dia murung. Tapi kalau dia mimpi kaya, mimpi duit banyak, mesti paginya dia happy walaupun tak ada duit. Okay. Dia memang memberi kesan terhadap kehidupan kita seharian. Yes. Kalau hari semalamnya kita akan mimpi dan sebagainya seperti yang Datuk katakan. Yeah. Tapi apakah cara yang terbaik dan bagaimana Islam memandang kita untuk bercerita tentang mimpi? Sebab berdasarkan cerita yang Datuk kongsikan tadi, mimpi ini diceritakan bersama dengan orang lain. Yes. Tapi adakah itu yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan untuk bercerita tentang mimpi kita? Okey, satu soalan yang begitu bagus. Ulama mentafsirkan, jika kita bermimpi perkara-perkara yang baik, maka harus kita sebarkan kepada orang ramai. Tapi jika kita mimpi benda-benda yang buruk, lebih baik kita senyap, kerana itu adalah rahsia Allah. Kita takut apa yang you cerita tadi, takut-takut berlaku sungguh. Yeah. Kerana mimpi ini satu benda yang unik. Begitu juga dengan mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai alim ulama yang bermimpi bertemu Rasulullah. Adakah boleh cerita ke orang? Boleh sekiranya orang tu faham. Kerana mimpi menjumpa Rasulullah, bertemu Rasulullah adalah mimpi yang benar. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Fa inna asy-syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa yang bermimpi aku dalam mimpi, maka itulah aku, kata Rasulullah. Kerana iblis tidak boleh menyerupai aku. Jadi kesimpulannya, kita boleh cerita ke orang sekira benda tu happy. Kalau mimpi yang tidak happy, kalau mimpi yang menakutkan, lebih baik kita duduk senyap. Kerana kita takut orang lain juga terkesan dengan mimpi kita itu. Ya, itulah dia macam yang saya baca, mimpi ini seperti mana kita ni mimpi kita tu berada di atas sayap burung. Ya, dan apabila kita berceritakan tentang mimpi itu, maka mimpi kita yang berada di atas sayap burung itu akan jatuh ke bawah dan seterusnya ianya menjadi kenyataan. Kalau dilihat daripada zaman sekarang ni, Datuk, ada yang mengatakan bahawa anda kata kalau kita ni bermimpi ianya sebagai petanda. Contohnya kalau gigi patah. Katanya akan ada berlaku kematian, patut ular dan sebagainya. Bagaimana untuk mendefinisikan tentang perkara ini? Yes. Ini sebenarnya berlaku apabila tok nenek kita dulu, orang tua-tua dulu bermimpi benda yang kita sebut tadi, gigi patah dan sebagainya, dan berlaku sungguh. Itu secara kebetulan. Dan pernah disebut pun dalam kitab Tafsirul Ahlam Ibn Sirin mengatakan, kalau kita mimpi gigi yang tercabut ataupun patah, itu menunjukkan orang yang terdekat akan berlaku kematian. Kerana apa-apa pun dia ada alamat, dia ada tanda-tanda dia. Bahkan orang nak mati itu sendiri pun, kata ulama, dia dah mimpi dah 40 hari sebelum mati. Jadi tanda-tanda, untuk apa ada tanda-tanda ini? Untuk persiapan, untuk kita beristighfar, untuk kita kembali kepada Allah. Allah bagi tanda tu, faham-fahamlah. Jangan Allah bagi tanda kita buat tak tahu. Kerana mimpi ni suatu perkara yang unik. Jadi kalau kita bermimpi, kita akan cerita dalam suluk mimpi-mimpi qabus, mimpi-mimpi gangguan, sebagaimana yang kita dipaparkan tadi, itu memang 100% mimpi gangguan. Yang pertama sekali tertarik dengan mimpi tadi yang dia bagi tahu, sentiasa bermimpi baby, budak kecil. Ingat, kalau sekadar mimpi budak kecil tak apa lagi. Kalau kita menyusu, confirm. Yes.
confirm kita tu ada gangguan. Kalau mimpi menyusui baby. Dan guru saya berkata, kalau kita mimpi menyusui baby ini, kita takut-takut menyebabkan keturunan saka baka dan sebagainya. Kepada penonton di luar sana, jangan main-main dengan mimpi, terutamanya mimpi ular sebagaimana ditayangkan tadi. Kalau mimpi ular sawa macam tu saya tak bimbang. Itu ular sawa, dia tak ada bisa. Tapi yang kita bimbang ular yang berbisa, ular tedung sela, ular senduk dan sebagainya, itu confirm sihir yang dihantar. Jadi pentafsiran mimpi itu ada jawapan bagi orang yang sakit, kerana orang yang sakit gangguan ini dia ada 12 mimpi. Kita akan cerita lepas ini, semasa tidur dan 7 tanda semasa jaga. Okey. So jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Okey, ada yang mengatakan juga kalau kita mengikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidur mungkin mengiring ke kanan, berwuduk sebelum tidur dan baca ayat-ayat yang suci Al-Quran sebelum tidur, ini dapat mengelakkan kita daripada mimpi. Adakah mimpi yang dikategorikan tu mimpi mainan tidur ataupun bagaimana penjelasannya, Datuk? Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului kita. Rasulullah berpesan, banyak hadis-hadis Rasulullah yang menyebut apabila kita nak tidur maka berlindunglah kita kepada iblis, kerana dia akan datang ganggu kita dalam tidur, terutamanya ayat kursi. Baca ayat kursi, usapkan pada tubuh kita. Itu yang Rasulullah sebut. Baca 3 kul. Paling ringkas pun sebelum tidur kita khatamlah Al-Quran. Bagaimana tidur nak khatam Al-Quran? Dengan cara kita membaca 3 kali kul huwallah. Sudah khatam Al-Quran. Bagi orang tahu itu shortcut untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah saja. Dan yang paling penting sekali, kata orang tua-tua, nak tidur basuh kaki. Basuh kaki itu kita jangan tengok dalam adat dan tengok dalam kebersihan. Kerana Islam ini an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu daripada separuh daripada iman. Nak tidur takut ada tai cicak ke, takut ada apa-apa kat kaki. Itu menyebabkan mimpi-mimpi geria akan mengekori kita. Tapi kalau kita tidur dalam keadaan bersih, kita tidur dalam keadaan bilik yang kondusif, kita tidur dalam keadaan kita membaca 3 kul ayat-ayat Quran, kita tidur terutamanya tadi wuduk, itu adalah antibiotik yang hebat untuk kita menangkis daripada mimpi-mimpi yang buruk tadi. Ya. Apabila seseorang itu telah pun dilanda mimpi buruk, sudah pastinya mereka itu akan terjaga. Sebab apa? Sebab mimpi buruk mungkin kena langgar dan sebagainya. Dan ada yang mengatakan bahawa kalau kita bermimpi sedemikian rupa, apabila kita sedar, kita kena menoleh ke arah kiri dan juga kita harus meludah tanpa air liur sebanyak 3 kali. Bagaimana Datuk melihat perkara ini? Pandai juga pengacara. Macam Tok Bomo juga. Itu sebenarnya ada. Tidak pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi satu benda yang menarik saya tertarik tadi, memang apabila kita mimpi ngeri, kita akan bangun dalam keadaan cemas. Jantung kita berdebar. So nak tidur balik susah. Maka kalau dalam paparan tadi nak tidur maka ubat batuk itu bukan penyelesaian. Ubat batuk bukan penyelesaian. Kembalilah kepada Al-Quran. Kita tengoklah bagaimana ayat yang boleh menidurkan kita dalam Al-Quran. Kerana banyak di luar sana duk makan pil tidur. Bukan saya anti hospital, tidak. Tapi sampai bila? Kita tengok dalam Al-Quran, kepada mereka yang bermimpi ngeri, kepada mereka yang susah nak tidur sampai dah berbulan-bulan tak boleh tidur, maka kita tengok kisah dalam Al-Quran bagaimana Allah tidurkan Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Kita bukan nak tidur 309 tahun, tidak. Tapi kita nak ambil tidur itu. Ayat mana? Maka ingat, kepada mereka yang suka tidur, kepada mereka yang bangun tidur mimpi takut susah nak tidur, ingat satu ayat yang berbunyi fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Allah sebut, aku sumbat telinga mereka, maka mereka boleh tidur selama 309 tahun. Al-Kahfi ayat Al-Kahfi ayat 11, tak silap saya. Al-Kahfi ayat 11. InsyaAllah amalkan ayat ini kepada mereka yang suka tidur. Jangan kita duk ambil benda yang ubat batuk, pil tidur, kerana itu bukan penyelesaian. Menyebabkan masalah kesihatan yang lain. Yes. Dia merebak kepada benda yang lain pula. Okay, kita ingin raikan seorang penonton maya kita, Yana Bunga Cinta Hati. Amboi. Okay, Assalamualaikum Ms. Syai. Waalaikumsalam. Boleh tanya soalan tak kat Ustaz pasal mimpi? Sebab saya selalu je mimpi bersalin. Baru nak bersalin, dah
memang dah siap bersalin. Apakah maksud mimpi saya Ustaz? Dan pernah bermimpi sampai 3 kali seperti ada benda halus ingin masuk ke dalam badan saya. Sebelum ni juga ada bermimpi ular dan binatang-binatang buas. Boleh jelaskan tak Ustaz? Okey. Satu mimpi yang kurang menarik. Nah, kita duk bincang bab mimpi. Yeah. Penonton kita di luar sana macam-macam mimpi. So mimpi ini adalah mimpi yang saya maksudkan. Mimpi walaupun tidak menyusu tetapi nak bersalin. Mimpi ular dan sebagainya kepada tuan punya WhatsApp tadi yang bertanya tadi, kita ingat bahawa kita dihantui dengan mimpi-mimpi ngeri dan kemungkinan dalam tubuh badan kita itu ada gangguan. So jangan lupa, saya nak ijazah satu ayat di mana saja bersiaran radio TV yang pastinya saya bagi oleh-oleh ayat Quran yang pastinya dapat pahala jika kita baca. Kita baca beramai-ramai kerana kata ulama, sesiapa yang baca ayat ini dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mimpi-mimpi ngeri iaitu qabus. Letak tangan kanan kat dada kiri. Ikut saya baca. Ni bersalam pesen baru lah ni, Covid. Baca beramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hifzan min kulli syaitanin marid. Ya Allah, jagalah aku daripada gangguan syaitan yang terkeji. Jangan lupa surah As-Saffat ayat 6, cari surah As-Saffat. Selepas surah Yasin ada surah As-Saffat. Amalkan ayat yang pendek ini. Kita tidak bisa dihantui dengan mimpi-mimpi ngeri, insya-Allah. Insya-Allah. Mungkin sebab kita tak banyak masa, Ustaz, kalau boleh nak panjangkan topik ini cukup menarik untuk pengetahuan kita juga. Tapi nasihatlah daripada Datuk sendiri bila mereka merasai mungkin mimpi yang berulang kali, mimpi yang tidak baik dan sebagainya, untuk tidak mengelakkan kita daripada mempercayai sebulat-bulatnya, masih lagi berpandukan maksud mimpi daripada Al-Quran. Apakah yang terbaik yang perlu kita pelajari dan fahami? Okey. Apa pun kita kena ingat, mimpi bukan semuanya betul. Nak tidur, tengok keadaan kita tidur macam mana. Nak tidur, tengok kita tidur di mana, kebersihannya macam mana. Dan kita kena ingat bahawa mimpi yang kita mimpi itu kita kena klasifikasikan. Adakah ia mainan tidur ataupun ia satu petanda. Dan jangan lupa kepada mereka yang sentiasa bermimpi, rujuklah kitab-kitab. Banyak kitab-kitab pasal mimpi ini. Rujuklah alim ulama. Dan benda yang paling sensitif dalam mimpi, pertanyaan tadi, kita kena tengok dalam mimpi itu benda yang boleh diambil kira ialah warna. Warna memainkan peranan dalam takbir mimpi. Yang kedua, suasana, environment pada ketika itu. Yang ketiga, kebersihan. Yang keempat, orang yang datang dalam mimpi kita itu pakaiannya macam mana, tutup aurat ataupun tidak. Itu semua boleh kita memandu kita dalam mimpi-mimpi yang betul. Dan jangan lupa bahawa jika kita bermimpi fata'awazu billah, jika kita bermimpi takut, jika kita bermimpi qabus, maka bangun tidur jangan lupa sebut satu perkataan, satu ayat yang begitu hebat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nak sambung lagi, bismillahirrahmanirrahim, maka kita minta berlindung dah. Ya Allah, jangan beri mimpi tadi mempengaruhi hidup aku, kerana mimpi ini akan mempengaruhi hidup kita sampai malam pula. Mimpi pula esok pergi kerja dalam keadaan muka masam, dalam keadaan beg mood. Rakan kerja pun heran dengan kita, kenapa tiba-tiba beg mood. Orang tak tahu kerana rahsia mimpi itu hanya kita dengan Allah. Tak ada siapa pun bermimpi. Dan kadang-kadang mimpi ni juga unik. Tidur satu bantal, mimpi dia tak sama. Mimpi lain-lain. Mimpi lain-lain. Okey, terima kasih banyak diucapkan kepada Datuk Shahran Syafiee. Dari Kota Baru ke sini, Datuk Syarhan Syafiee. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Sama-sama. Kita harapkan perkongsian pada hari ini anda mendapat manfaatnya. Pastikan tidak mengambil mudah dengan apa yang kita rasakan, kerana gerak hati itu kadang-kala kan memberikan kebenaran yang hakiki, insya-Allah. Betul. Yang paling senang, paling simple sekali kalau kita sebelum nak tidur tu ambil wuduk, baca ayat kursi, kita mungkin boleh baca 3 qul, dan seperti mana yang Datuk katakan tadi, kalau kita nak khatam Al-Quran, bacalah sekurang-kurangnya 3 kali, surah Qul. Okey.